Jadi Allah nak sucikan di situ perbuatan musyrikin Mekah. Kerana musyrikin Mekah hak lawan tentang dan tolak Nabi sebelum ni ada kontra di antara ucapan dan perbuatan mereka. Mereka tolak Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan kemuncak penolakan mereka banyak step ni, tapi saya langkau, bukan perbahasan kita. Yang paling kemuncak mereka nak tolak Nabi, mereka kata kalaulah Allah ni nak perintahkan sesuatu, nak suruh semayang ke, nak suruh puasa ke, nak suruh apa ke, tak mau adanya Nabi Muhammad sebagai penengah di antara Allah dan mereka. Sekarang ni yang Allah buat, turun wahyu pada Nabi, Nabi yang sampaikan perintah, Nabi yang sampaikan larangan, mereka tak mau. Kalau nak bagi tahu perintah pada kami, nak bagi tahu larangan pada kami, direct terus pada kami. Tak mau ada Nabi-Nabi, tak mau ada Rasul. Inilah kontra dia. Di mana pertentangan, waktu nak perintah dari Allah, waktu nak larangan daripada Allah, suruh Allah direct pada mereka. Tapi time berdoa, patutnya doa direct juga, tapi berhala kalau nak cakap kasar, berhala nak buat binatang apa. Jadi direct jugalah. Ni nak direct, tapi time berdoa nak ada patung, time berdoa nak ada berhala. Itulah kita kata kontra, ada pertentangan. Tu penyucian yang pertama. Penyucian yang kedua, bila mereka tolak Nabi dan mereka tuduh serta label Nabi macam-macam. Pembohong, penipu, pendusta, ahli sajak, ahli syair, mental tak berapa betul, orang gila, apa saja tuduhan tak dikenakan pada Nabi. Inilah bentuk apa? Assassination character. Pembunuhan karakter supaya orang tidak mempercayai Rasulullah dalam masyarakat. Yang Allah nak sucikan ialah Allah sesekali suci daripada mengutuskan seorang Nabi dan Rasul yang bersifat pembohong, penipu dan pendusta. Allah suci dari hal tersebut. Tak logik, tak masuk akal, tak rasional. Allah nak utuskan Nabi dia dengan sifat demikian. Allah utuskan Nabi dengan sifat apa? Dengan sifat amanah, dengan sifat kecerdikan, dengan sifat menyampaikan, lengkap semuanya. Tak logik sama sekali Nabi yang Allah utus tu pembohong, penipu dan pendusta. Ayat dia simple. Tuan-tuan boleh faham sendiri macam ni. Agama yang Allah nak turun ni adalah agama yang sebenar, agama yang benar, agama yang hak, agama yang sungguh-sungguh. Tapi sayangnya Allah utuskan Nabi dan Rasul hak nak sampai agama yang benar, agama yang sungguh-sungguh, agama yang hak ni bersifat pembohong, penipu, pendusta. Logik ke tak logik? Logik ke tak logik? Tak logik langsung lah. Allah nak sampaikan agama hak sungguh, tapi Nabi hak aku hantar saja pembohong. Logik ke tak? Tak logik. Aku nak hantar agama yang sebenar, cuma Rasul hak aku hantar tu penipu. Logik ke tak logik? Tak logik. Jadi itu semua tuduhan. Ni adalah dua bentuk penyucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang bersifat maha suci itu allazi asra, yang telah memperjalankan. Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Bila disebut Allah perjalankan Nabi, anda rasa ada keanehan tak di sini? Rasa kepelikan tak di sini? Tak pelik. Ingat, poin besar. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukan dengan kehendak Nabi, bukan dengan keinginan Nabi, bukan dengan kodrat Nabi, bukan dengan kemampuan Nabi, bukan dengan daya upaya Nabi. Tapi Rasulullah diperjalankan. Siapa yang buat berjalan Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Melalui perantaraan malaikat yang mulia Jibril alaihi salam.
Bila sebut zat yang memperjalankan Nabi itu Allah, Tuhan yang bersifat maha segala maha. Kalau Allah yang memperjalankan Nabi, ada rasa pelik tak? Tak pelik langsung. Bahkan lebih dari Isra pun, kalau Allah yang memperjalankan, tak pelik. Bahkan lebih daripada Mi'raj pun, kalau Allah yang memperjalankan Nabi pun tak pelik. Sebab siapa yang memperjalankan? Allah. Bukan kudrat Nabi, kemampuan Nabi, keinginan dan kehendak Nabi. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak? Biasanya guru-guru pondok atau guru-guru lama kita yang bersifat atau beraliran fundamental, tradisional, klasikal, dia buat satu kisah analogi, kiasan, nak bagi murid-murid faham peristiwa ni. Dulu di satu tempat ada satu kolam. Ada satu kolam. Dalam kolam ni dipenuhi beratus-ratus ekor ikan. Kita ambil ikan kecil-kecil, hak senang faham. Ikan laga ke, ikan gapi ke, ikutlah. Jadi dia ada tuan, dia ada pemilik. Jadi satu ketika tuan pada kolam ikan ni, dia pi tengok kolam dia. Lama dia tenung. Dia nak pilih ikan mana ni aku nak bawa berjalan ni. Lalu dia tengok satu ikan, dia tertarik dengan satu ikan. Dia pun ambil botol. Dia buka botol, dia ambil penyauk, dia ambil seekor saja ikan. Letak dalam botol, tutup. Buat lubang nak bagi saluran pernafasan dah. Dia bawa botol ni sekali dengan dia. Dalam ni ada apa? Seekor ikan dari ratusan ikan yang ada dalam kolam. Dia pun pergi ke airport, beli tiket, naik flight. Naik flight. Naik flight. Ikan ni tengok dalam flight. Oh, ni nama dia kapal terbang, ni orang tu, orang ni banyak orang. Hak sekali naik dengan dia penerbangan malam tu. Sampai KLIA. Tuan dia bawa pergi jalan menara berkembar KLCC. Tengok. Ni pula Sunway Lagoon, Sunway Piramid, ada kepala singa, Kampung Baru, situ sini. Malam tu juga balik, naik flight. Sampai di rumah, buka balik botol ni, lepas balik ikan aduk dalam botol tadi. Jadi ikan ni bila masuk balik dalam kolam, dia teruja nak cerita pengalaman dia. Hak tuan dia bawa dia tadi. Hampa semua tahu tak? Malam ni aku berjalan jauh sungguh. Biar betul hang ni. Jalan jauh lagu mana? Tuan kita masukkan aku dalam satu bekas, kemudian naik satu kenderaan. Nama kenderaan tu kapal terbang. Oh ya. Orang duduk dalam kolam tu, apa benda hang ni, kapal terbang mana? Sebab apa dia pening? Sebab lingkungan dan persekitaran mereka cuma tahu dan kenal apa? Mereka tahu kenal geng-geng ikan dalam tu. Mereka tahu batu-batu dan pasir haduk dalam kolam. Hak mereka tahu lumut. Hak mereka tahu rumpai. Hak mereka kenal pun kalau orang tuan kita seorang. Hak hari-hari duk mai tengok, hak hari-hari duk bagi makan. Tu je. Tak percayalah. Besar kenderaan tu. Boleh muat dalam tu ratus-ratus. Aku ingat manusia ni tuan kita seorang. Bila aku naik dalam tu, ramai lagi orang yang macam tuan kita. Tuan kita rambut putih. Aku tengok orang duk kerusi tu, rambut hitam. Hak ni rambut koko. Hak ni rambut kuning. Hak ni rambut purple. Hak ni macam anjing laut, gerbang tu tak? Hak tu botak licin berkilat. Kulit tuan kita hitam-hitam. Hak ni putih menggebu. Hak ni gelap gelemat, hak ni lagu tu, hak ni lagu ni. Macam-macam pesen. Rupanya beramai lagi makhluk macam tuan kita. Tak percaya aku. Hak kita tahu tuan kita seorang. Ada mari bagi makan ke, ada mari salin air ke apa pun. Ni hang kata ada lagi hak macam tu. Oh ada. Makhluk lain. Lepas tu dia bawa pergi mana? PKL ada menara berkembar, ada cerita semua. Agak-agak
kawan-kawan ikan ni nak percaya tak? Nak percaya tak? Tak percaya. Kalaulah ikan tu dengan kodrat, dengan keupayaan sendiri, betul kalau tak mau percaya pun. Sebab kalau ikan tu dengan kodrat dia cuba lompat, kepek, jatuh tepi kolam tu. 2 minit, 3 minit, padam. Tapi ikan ni cerita, upaya dia sendiri ke tuan yang bawa? Tuan yang bawa. Dalam air juga, dalam bekas. Sebab tu aku boleh berjalan ni, tuan kita yang bawa. Jadi tak belik lah. Kenapa teruja sangat nak cerita? Baki lagi, kamu percaya ke, kamu tak mau percaya ke, kamu pelik ke, kamu tak pelik ke, wahai kawan-kawan ikan, aku cerita ni sebab benda ni benda sungguh. Aku lalu sungguh, pengalaman yang sungguh, cerita yang sungguh. Baki lagi, hampa nak percaya ke, hampa nak query ke, nak komen ke, ikut hampa. Tapi aku nak habaq, sungguh aku buat ni. Lagu itulah guru-guru dulu dia buat kisah macam ni nak bagi faham Allah yang memperjalankan. Jadi hak ni tuan tak balik lah.